Allahu 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 Allah Allahu Allah. Keenam, beriman dengan qadarnya, qadar Allah. Baiknya baik qadar dan jahatnya jahat qadar. Ertinya, erti beriman dengan qadar Allah, bahawasanya sekalian perkara sama ada elok seperti taat atau keji seperti maksiat, hasil ia berlaku ia sekalian perkara dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian perkara yang berlaku adalah daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala atas muafakat, atas bertepatan kehendaknya, kehendak Allah, takdir Allah, susunan Allah pada sedia kala. Segala-gala perkara yang berlaku telah ditentukan pada azali sedia kala, sampai masa sekalian perkara yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perbuatan pun yang berlaku yang tidak datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrat, yang kita panggil qada. Jadi sekarang ni kita cerita berkaitan dengan qada. Hak qadar, takdir lepas dah. Kita cerita bab qada sampai masa sekalian perkara yang berlaku, sekaliannya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita disandarkan, diletakkan sedikit peranan yang kita sebut dah minggu lepas, yang dinamakan ikhtiar dan usaha. Tetapi ikhtiar usaha kita tidak bekas sama sekali. Semua perkara yang berlaku zahirnya kita yang usaha, tetapi Allah yang menjadikan segala-galanya. Bukan sekadar ikhtiar usaha kita tidak bekas, bahkan ikhtiar usaha kita itu pun adalah qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkara yang berlaku yang kita sebut dahnya, tidak ada perkara yang berlaku dengan turuk ke, macam kita misal ni minggu lepas gerak cicing, turuk, tupang, gerak jari. Gerak jari Allah yang menggerakkan, gerak cicing pun Allah yang menggerakkan. Sebab sekalian perkara yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada perkara yang berlaku secara tabiat, secara semula jadi. Bahasa dia bisa, bahasa dia memutuskan, tidak, Allah yang memutuskan. Api, bahasa dia menghanguskan, tak, Allah yang menghanguskan. Nasi, bahasa dia mengenyangkan, Allah yang mengenyangkan, bukan nasi bahasa dia mengenyangkan. Air, bahasa dia menghilangkan dahaga, Allah yang menghilangkan dahaga. Tidak ada perkara yang berlaku secara bahasa dia, secara tabiat dipanggil. Dan kitab misal laginya, kain menutupi aurat kita. Allah yang menutupi aurat kita, bukan kain yang menutupi aurat kita. Itu pegangan kita. Sekalian perkara yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perbuatan yang berlaku adalah perbuatan makhluk, tidak ada. Segala-galanya. Walaupunlah kita kata makhluk Allah yang besar, matahari, makhluk Allah yang besar. Walaupun matahari makhluk Allah yang besar, matahari tetap makhluk tak bekas sama sekali. Yang memanaskan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan matahari. Bukan matahari yang memanaskan. Kalau berpegang matahari secara tabiat dia, secara bahasa dia memanaskan, itu tidak ada khilaf, ini pegangan yang kafir. Bukan matahari yang menyuburkan tanaman, bukan matahari yang mewarnakan warna-warna yang ada di buah-buah tu. Ada buah warna merah, ada buah warna kuning. Merah ke kuning ke,
Allah yang menjadikan, bukan matahari yang mewarnakan. Sebab ada golongan, dia panggil golongan falsafah, mengatakan bahawa matahari lah yang mewarnakan buah-buah tu lah, ada kuning, ada merah tu, matahari yang mewarnakan. Ini golongan yang kufur. Golongan falsafah ni golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan falsafah ni asalnya asalnya golongan falsafah ni pada masa Nabi Musa alaihissalam dibangkitkan. Ada golongan kafir Rom yang ketuanya namanya Failasuf, nama ketua dia. Maka golongan dipanggil golongan falsafah. Ketua ni adalah seorang yang paling bijak pada masa itu. Di antara pegangan golongan kafir ni, ruh qadim, alam qadim. Ni golongan hak kafir lah ni, terang-terang lah. Alam ni qadim, tidak ada permulaan, ni kafir. Kemudian diutuskan Nabi Musa alaihissalam menyampaikan agama pada golongan ni, ditolak Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dikata dia lebih baik daripada Nabi Musa alaihissalam. Sebab apa? Golongan mereka tidak menyembelih binatang, tetapi Nabi Musa alaihissalam mengharuskan penyembelihan binatang. Ini golongan falsafah yang ada pada masa diutuskan Nabi Musa alaihissalam. Golongan falsafah mengatakan jadi warna buah tu itu adalah perbuatan matahari. Pegang kita dok, walaupun matahari itu makhluk yang paling besar, tidak ia bekas sama sekali. Ini pegangan kita. Hak cakap panahnya hari ni matahari, itu cakap ada. Oh, ni terik molek hari ni. Kalau jemur cepatlah kering. Kalau jemur tempat-tempat apa cepat kering, panah molek hari ni. Kalau jemur cepat kering. Berapa? Matahari yang mengeringkan. Matahari boleh bekas mengeringkan pakaian kita awak basah. Bukan setakat adakah matahari yang mengeringkan pakaian basah, bahkan adakah air yang membasahkan. Terundur lagi pula. Air yang membasahkan? Tak, Allah yang membasahkan. Air makhluk tak bekas sama sekali. Sebagaimana air tidak menghilangkan dahaga, Allah yang menghilangkan dahaga. Makhluk tak bekas sama sekali. Bukan kata adakah matahari yang mengeringkan kain yang basah? Adakah air yang membasahkan kain? Tak. Sekalian perbuatan, basah ke kering ke, sekaliannya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini buka je ni. Mana buat misal. Fahamlah sekalian perkara. Cukup dah. Cuma kita tambah buat misal tu sikit, buat misal hak ni sikit. Sekian perkara perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbuatan jadi secara sendiri, dan tidak ada perbuatan jadi dengan kekuatan yang Tuhan letak. Itu sebut dah minggu lepasnya. Golongan tabaiyin, golongan yang berpegang pada tabiat bahasa dia ni semula jadi. Ada satu golongan mengatakan bahawa Allah letak tajam di pisau, Allah letak panah di api, Allah letak kekuatan panah di matahari, Allah Ta'ala letak mujarab di obat, Allah Ta'ala letak kekuatan mengenyangkan di nasi. Masa tak payah Allah dah lah. Hak Allah Ta'ala letak tadilah yang memberi bekal. Ini akidah yang dosa besar, bukan akidah yang sebenar. Ini akidah yang zairah, dipanggil akidah yang terpesong daripada akidah yang sebenar. Allah letak tajam tu, Allah buat di pisau tu. Panah di api tu Allah yang buat. Ada vitamin ke ada mujarab apa di satu-satu obat tu Allah yang jadikan. Betul lah. Panah di api Allah yang jadikan. Tetapi sampai masanya Allah yang menjadikan segala-galanya. Allah menjadikan tanpa ada menengahi. Jadi ada menengahi lah di sini. Allah letak tajam di pisau. Sebab masa tak payah Allah direct dah lah. Ada menengahi, ada orang tengah dia panggil. Mana ketajaman
hak Tuhan letak dipisah itulah yang memutuskan. Makna ada menengahi di situ. Bukan Allah yang menjadikan hak ni mustahil sama sekali. Tapi pegangan yang seumpama tadi, Allah Ta'ala letak kekuatan tu bekas dengan sendiri. Ini akidah yang besar, akidah yang bid'ah, akidah yang tidak ada pada masa Nabi dan pada masa sahabat. Adapun berkaitan dengan ilmu sains, sebab ada orang sebut, dia kata jadi rosak pegangan ni kerana duk belajar ilmu sains lah. Kan ilmu sains kan dia buat begitu jadi kan gitu. Belajar ilmu sains dia tak ada pun Allah yang menjadikan. Tu kan tak pernah belajar ilmu sains orang sekolah. Ada cikgu sains royak Allah menjadikan. Dia royak kan ni? Dia royak gitu gini hak dia kerja tu lah. Maka jadilah. Tu kan? Lepas tu ilmu sains lah yang menyebabkan jadi pegangan doktor. Ilmu sains tu ilmu zahir, ilmu asbab zahir. Hak pegang kita tetap dah asbab zahir tak ada bekas sama sekali. Lepas tu dia ajar tu itu ilmu asbab zahir je. Nak buat gini nak pasti kena buat begiam asbab zahirnya, maka berhasillah hak dibuat tu. Itu cuma asbab zahir, bukan ilmu sains je. Ilmu apa-apa pun sama juga. Ilmu apa-apa pun, ilmu misal kita kata ilmu pertanian. Ni tak ada jarang belajar ni. Ilmu sains tu belajar belaka. Ilmu pertanian dia ngajar semar begini. Bubuh baja ni, tangan dia begiam. Ada cerita Allah yang menumbuhkan, Allah yang menyuburkan. Betul? Sama juga punah pegangan kita kerana ilmu pertanian. Itu ilmu zahir. Tak ada salah-salah pun tu. Itu cakapan zahir sahaja. Kita belajar ni beki pula, pomeng. Beki kereta ke, beki motor ke. Sambung gini, sambung ni, bubuh ni, hidup. Kalau hak ni tak bubuh, hak ni ada wayar putus ke apa ke, ada satu alat tu rosak ke, tak hidup. Ada ke cikgu pomeng tu aja dengan izin Allah hiduplah kereta ni gitu. Dah kan? Itu cuma ilmu zahir. Sama dengan ilmu sains, samalah ilmu zahir sahaja. Dan macam mana pegangan anak-anak kita belajar ilmu sains tu? Tu awal-awal lagi dah. Daripada umur 7 tahun kita ajar dah ke dia pegangan Allah yang menjadikan segala-galanya. Bukan kata ilmu sains je, ilmu zahir. Dah harian kita. Harian kita. Makan kenyang, minum hilang dahaga. Hak zahir. Hak daripada awal lagi ni. Tak masuk sekolah pun makan kenyang, minum air hilang dahaga. Ini semua zahir dia gitu berlaku. Dan macam anak-anak kita, ajarlah pegangan. Tapi memanglah kalau sains orang kafir tu memang dia tak ada Tuhan. Orang kafir ni tak ada Tuhan belaka. Dia makan nasi pun tak ada Tuhan, nasi yang mengenyangkan. Dia minum air pun tak ada Tuhan, air yang menghilangkan dahaga. Tak patut dia orang kafir, orang tak ada Tuhan. Sama juga orang masuk ilmu ni, ilmu masak. Kelas masakan. Kelas masakan. Bahan tu, bahan ni, sedaplah rasanya. Dia kecak-kecak dia rasa tak sedap. Sebab apa ni? Ada hak bahan tak cukup. Sebab apa? Bahan tu bekas. Bahan tu menyedapkan. Bahan tu tidak menyedapkan. Makhluk tak bekas. Allah yang menjadikan segala-galanya. Manis pun perbuatan Allah, masin pun perbuatan Allah. Dah ada guru masakan royak, alhamdulillah manis, Allah memaniskan. Ada? Sama kelas ilmu zahir lain pun samalah. Kelas jahitan sama juga. Jahit pesening, baru jadi jahit pesening. Apa? Benang bekas. Benang melekatkan kain. Tak, itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dah ada ayat Allah? Tak ada.
Tapi memanglah kalau tak ada akidah masuk kelas sains kau gelap. Tapi bukan kerana masuk kelas sains itu dia jadi rosok pegangan. Dia tak ada pegangan dah. Ilmu sains hanya ilmu zahir macam ilmu-ilmu yang lain. Asbab zahir, ikhtiar usaha zahir sahaja. Pegangan kitanya sekalian pegangan berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bab asbab zahir ni bukan kelas sains je. Kelas fiqh pun sama juga, kelas agama. Kain yang menutupi aurat. Kain tak bekas. Allah yang menutupi aurat. Tapi kita ngaji fiqh kain lah. Kalau tak ada pakaian, tak ada kain, tak menutupi aurat lah. Dan tak cukup syarat nak sah semayang. Itu bukan kain. Kalau ambil semayang, ada getah, ada sisik. Getah sisik ni menghalang daripada air sampai ke kulit, menyebabkan air semayang kita tak rata. Getah ke sisik ke boleh menghalang air daripada kena ke kulit. Getah sisik ni bekas. Ada ustaz ngajar fiqh tu, Allah lah yang menyekatkan air sampai ke kulit. Dia kata getah sisik je. Bagaimana? Hak jelas lagi ni hak saya biasa buat misalnya. Ni bab fiqh lah nak cerita. Mana takat cerita zahir. Cakap cerita zahir. Hak biasa saya buat misalnya masalah tuak. Kenal tuak? Dia nira perang lama dia jadi buih. Masa buih itu dia najis. Kita maklum ada dia najis. Masa dia buih tu dia najis, dia naik buih perkata tu najis. Kemudian apabila kita biarkan dia, akhirnya dia jadi cuka nira orang panggil. Jadi cuka. Jadi apabila jadi cuka, suci lah. Asalnya najis jadi cuka, dia jadi suci. Dalam kitab fiqh tulisnya tuak menjadi cuka dengan sendiri suci. Kalau tuak menjadi cuka dengan kita usaha mempercepatkan dia jadi cuka, bubuh bahan, bubuh alat, bubuh habat ke apa pun, akhirnya cepatlah jadi cuka, maka cuka tu kekal najis. Itu hukum fiqh dah. Sekarang ni kita nak balik semula. Tuak jadi cuka dengan sendiri. Biasa tak ngaji fiqh. Tuak jadi cuka dengan sendiri. Persoalannya, ada ke perkara yang berlaku dengan sendiri? Macam mana? Faham tak tu? Sekarang ni tuak jadi cuka dengan sendiri. Bukan perbuatan Allah. Tu tak pekah kata tuak jadi cuka dengan sendiri. Zahir dia gitu. Sama dengan ilmu sains. Gitulah juganya. Pegang kan? Apa nak pegangnya? Kita ngaji fiqh ni ilmu yang kedua. Kita ngaji tauhid dulu, ilmu yang pertama. Ngaji ilmu sains itu ilmu kediam dah. Tak masalah dah kita ni ngaji ilmu sains banyak mana pun. Tapi kalau ilmu sains dulu, tauhid tak ngaji, bukan kerana ilmu sains tu pegangan dah betul. Tak ada pegangan daripada awal lagi dah. Pegangan kitanya Allah yang menjadikan cuka tu, bukan cuka dengan sendiri. Kitab fiqh tulis tu hanya zahir dia. Kalau kita bubuh obat, jadi cepatlah. Bukan obat tu yang mempercepatkan tuak dia cuka. Allah yang mempercepatkan tuak dia cuka. Tapi dia kata obat. Itu zahir. Dah ada ke ustaz fiqh dia ngajar tuak jadi cuka dengan sendiri, tapi pegangan kitanya Allah, tidak royak pun. Sama macam ilmu cikgu sains tadi, tidak royak pun. Sama je. Dia pun tak pernah beritahu, kita pun tak perasan. Dan yang ajar fiqh kan, ajar fiqh cerita hukum fiqh lah. Tuak jadi cuka dengan sendiri. Jadi sendiri ni punah pegangan. Kita nak ajar fiqh, kenal Tuhan dulu. Biar betul pegangan dulu.
Tidak ada perkara yang jadi dengan sendiri. Sekaliannya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua zahir belaka. Ilmu-ilmu zahir, sains ke ilmu apa ke, itu ilmu yang zahir. Dia cuma usaha, sekadar ikhtiar usaha melakukan asbab yang zahir. Pegangan kitanya sekalian perkara, bukan kata ikhtiar usaha tak berkah, bukan ikhtiar usaha tu sendiri, duduk di bawah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita tambah-tambah sikit, lepas tu di masa yang sama kita ulang hak minggu lepas. Betul ya? Tahu tak kita minggu yang keberapa ni? Ha? 13? 14 dah rasanya. Minggu ke-14, 14, 15 gitu lah. Mula ngajarnya muka yang keempat, baris kelima daripada atas. Belah-belah minggu dah. Muka yang keempat, baris kelima daripada atas. Macam dia sebutlah, kita ulang balik dulu. Ulang balik terlebih dahulu. Jadi segala-gala perkara adalah perbuatan Allah, tapi kita ahli sunnah wal jamaah ada sedikit peranan yang dinamakan ikhtiar dan usaha. Ikhtiar maknanya pilihan hati. Ikhtiar pilihan hati kita. Usaha kita melakukan perbuatan. Tetapi ikhtiar usaha kita bukan setakat ikhtiar usaha berkah. Perbuatan ikhtiar usaha kita pun datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ini golongan pegangan Jabariyah, tidak ada ikhtiar usaha langsung. Tuhan belaka, ini pegangan yang sesat, pegangan yang terpesong, pegangan yang dosa besar. Kita ahli sunnah wal jamaah ada ikhtiar dan usaha, tapi tak ada bekas sama sekali. Adapun Mu'tazilah Qadariyah, kita ada ikhtiar usaha. Ikhtiar usaha berkah dengan sendiri. Ikhtiar usaha berkah dengan kudrat, dengan kekuatan yang Tuhan jadikan di kita. Itu akidah Mu'tazilah Qadariyah yang terpesong. Kita ahli sunnah jemaah, ikhtiar usaha ada, tapi tak berkah sama sekali. Hak dalil-dalil kita sebut dah minggu lepas. Dan termasuk hak ada di whiteboard kita ni dua ayat. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar, tetapi Allah lah yang memasukkan pasir ke dalam mata orang kafir. Manapa ikhtiar usaha Nabi kita tak berkah sama sekali, tapi Nabi kita disandarkan perbuatan ketika Allah berfirman iz ramaita, ketika engkau lontar. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Mana apa situ? Maknanya Nabi kita ada perbuatan yang dinamakan ikhtiar dan usaha. Kalau kita tidak, Nabi kita tidak ada ikhtiar usaha, kenapa Allah Ta'ala menyandarkan iz ramaita, ketika engkau lontar pasir? Dan ayat satu lagi di bawah tu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah, dan bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, dan Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian perkara, sekalian barang yang kamu perbuat. Allah yang jadikan kita, dan barang yang kita buat pun Allah yang jadikan. Makna apa? Perbuatan kita tak berkah sama sekali. Sebab perbuatan yang kita buat tu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ayat tu Allah Taala kata wama ta'malun, dan barang yang engkau perbuat, barang yang kamu perbuat. Kenapa Allah kata kamu perbuat? Sebab kita ada peranan dinamakan ikhtiar dan usaha. Ini kena susun molek. Kita ahli sunnah jemaah ada peranan ikhtiar usaha, tapi ikhtiar usaha kita tak berkah sama sekali. Jabariyah, Tuhan belaka, tak ada ikhtiar usaha kitanya. Mu'tazilah Qadariyah, ikhtiar usaha kita berkah dengan kekuatan yang Tuhan letak. Dia Mu'tazilah Qadariyah ni, Tuhan letak kudrat di kita sampai masa kudratlah yang berkah. Adapun hak saya cerita tadi, Tuhan letak tajam di api, di pisau,
tuan letak panah di api. Setengah orang bawa dia kata itu Mu'tazilah Qadariyah. Dak. Mu'tazilah Qadariyah hanya berkait dengan hamba, hanya berkait dengan manusia. Allah letak kudrat di manusia. Allah Ta'ala letak kudrat di kita sampai masa kudrat tu bekah. Itu Mu'tazilah Qadariyah yang dihukumkan fasik dosa besar. Adapun Allah letak tajam di pisau, Allah letak panah di api, dia macam nak spesing dah, macam nak sama. Tapi hak tu bukan Mu'tazilah Qadariyah, itu puak tabaiyin, puak yang berpegang pada tabiat. Tetapi ini golongan yang kedua. Tabiat juga, tabiat tajam tu memutuskan, tapi tajam tu Allah yang letak. Tapi biasa orang kitanya letak tajam di pisau, tajam tu memutuskan, dia kata Mu'tazilah Qadariyah juga. Tak apalah. Tapi hakikatnya Mu'tazilah Qadariyah hanyalah berkait dengan kita. Allah Ta'ala letak kudrat di kita sampai masa kudrat kita lah bekas sendiri. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Memang kita ada kudrat. Ahlussunnah wal Jamaah pun kita ada kudrat. Kita ada gagah. Gagah kita ni Allah yang letak, betul lah. Ini pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tuan letak gagah di kita tu. Tapi sampai masa Allah yang menjadikan. Gagah yang Tuan letak tu tidak ibekah sama sekali. Kalau gagah tu ibekah, jadi ada menengahi antara Allah dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalulah Allah Ta'ala letak gagah dah kita sampai masa gagah tu sendirilah, maka Allah Ta'ala buat apa? Hak manusia buat Tuan letak gagah dah. Hak pisau Tuan letak tajam dah. Hak api Tuan letak panah dah. Hak matahari Tuan letak panah dah. Dan Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala tak ada ah. Bercanggah dengan ayat wa kullu yaumin huwa fi sya'n. Allah Ta'ala sepanjang masa ada pekerjaan yang dilakukan. Kita ada kudrat, tapi kena ingat molek lah. Kadang-kadang ada orang guna ayat. Dia kata kudrat Allah mengatasi kudrat kita. Jadi kenapa? Kudrat Allah mengatasi kudrat kita. Dia mengatasi ni sama boleh buat belah ke? Tapi mana ni? Hak mengatasi ni hak menang, hak ni hak kalah. Maknanya sekarang ni kudrat Allah lebih bekah, kudrat kita lebih bekah, tapi kudrat Allah lebih gagah dari kudrat kita, gitu. Apa maksud? Kadang-kadang ada orang sebut ini kudrat Allah mengatasi kudrat kita. Apa maksud? Maksudnya Allah lah yang menjadikan segala-galanya, kudrat kita tak bekah sama sekali. Jadi kalau sebut kata mengatasi ni, macam kudrat kita pun boleh bekah juga, tapi gagah Tuhan lagi. Gagah Tuhan lagi. Barulah kudrat Allah mengatasi kudrat kita. Ayat tu. Salah ke tak? Tu pegangan masing-masing lah. Bukan kata salah cakap gitu. Dah pegang mana? Maksud kitanya kudrat Allah lah yang menjadikan. Kudrat yang nak Tuhan letak kita tu, gagah di kita Tuhan letak ni, tak bekah sama sekali. Itu maksud kudrat Allah mengatasi kudrat kita. Bukan maksudnya kudrat Allah yang bekah, kudrat kita yang bekah, tapi gagah kudrat Allah. Bukan. Kadang-kadang cakapan ni payah juga. Payah kita nak letak cakapan. Kadang-kadang cakapan molek dah. Yelah, kita cakap ni semoleknya kita sandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak sandar ke Tuhan, makan nasi kenyang, makan baik-baik, tu pun taklah kata membabitkan pegangan. Tapi cakapan mana? Cakapan orang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak menyebut pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cakap moleknya alhamdulillah, dengan izin Allah, semenjak makan ubat begiang-begiang ni, jadi sedap rasanya. Lepas sikit bunyi dah. Kita sandar ke Tuhan lah. Comel lah tu. Dengan izin Allah, lepas makan ubat ni, jadi sekung. Tahu sekung? Sekung ni apa? Sesuai lah maknanya. Sesuai dengan kita.
Dengan izin Allah, Allah yang menyembuhkan. Tapi saya pernah jumpa cakap molek dah. Kita ingat ke dia ni mana faham molek lah. Tanya dah apa makna dengan izin Allah tu. Dia kata Allah letak kekuatan menyembuh di obat sampai masa Allah mengizinkan obat tu menyembuhkan dengan mujarab yang terletak di obat. Salah juga pegangan. Ni sama dengan pegangan Allah letak ni tajam dipisah sama masa Allah mengizinkan pisah memutuskan. Tak sama. Cakap molek dah tu. Tiba dia kata Allah letakkan apa-apa obat ke pemakan apa-apa kan dia adalah dia punya vitamin dia ke apa, adalah dia tu. Siapa yang letak? Allah yang letak. Lepas tu kita makan obat tu sebab masa sembuh Allah mengizinkan obat tu menyembuhkan kita dengan mujarab yang Tuhan jadikan di obat. Pegang seumpama ni, ini akidah yang dosa besar. Satu pandangan mengatakan akidah ni kafir lagi, kekal neraka selama-lamanya. Sebab apa? Sebab ada menengahi antara Allah dengan perbuatan menyembuh. Walaupun kekuatan menyembuh tu mujarab tu Allah yang jadikan, tapi kekuatan menyembuh tu tetap dinamakan makhluk. Sebab Allah yang jadikan. Sama dengan ketajaman dipisah pun makhluk, kepanasan di api pun makhluk. Sebab apa? Allah yang jadikan tajam, Allah yang jadikan panas. Jadi Allah menengahilah dengan makhluk dia. Tapi cakap gitulah, cakap alhamdulillah dengan izin Allah, tu cakap comel lah. Tapi nak cakap pun biar faham pegangan terlebih dahulu. Habis. Dah. Jadi kita ulang acak-acak kali dah berkaitan dengan habislah. Berkaitan dengan qada. Sekalian perbuatan adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita ada sedikit peranan yang dinamakan ikhtiar dan usaha. Yang kita dah ulang-ulang sebelum ni percakapan adat. Sekarang ni kita berpegang Allah Taala yang menjadikan segala-galanya. Kita berpegang Allah Taala menjadi segala-galanya. Tapi kita faham dah, cakapan adat ni tidak membabitkan pegangan. Kita faham dah cakapan adat tidak membabitkan pegangan. Makan nasi kenyang ke, pisah tajam putuh ke, makan obat jadi baik ke, itu hanya percakapan adat. Tapi yang kita tekan secara khusus ni, sebab ada di tempat kita di Terengganu ni percakapan adat dihukum kafir selalu dah. Sebab dia kata ini fahamang dia. Sebab apa? Dia mengajar tanpa berguru. Dalam kitab sesiapa yang i'tiqad, contohnya tabiat beri bekah. Sesiapa i'tiqad, perbuatan makhluk beri bekah. Contoh dalam kitab-kitab tauhid, sesiapa yang i'tiqad, tiba-tiba i'tiqad ni pegangan. Pegangan ni maknanya ni dalaman kita. Jadi hak dalaman ni kita tak akan tahu melainkan apabila kita cakap di luar. Bila kita cakap di luar, makan nasi kenyang, mana percakapan tu mungkin kita bukan latah. Kita bercakap dengan ikhtiar usaha kita, ada pilihan hati kita, bukan latah. Maka percakapan kita cakap tu mesti mari daripada hati dalam. Maka bila dia cakap nasi mengenyangkan, dia peganglah tu, kafirlah cakap seumpama tu. Ni ada tempat kita. Sebab apa? Sebab cakap tu mari dalam. Kalau dia cakap makan nasi kenyang, dia peganglah tu. Dan memang ada di kalangan orang tu kita belajar seumpama ni. Kita banyak jumpa dalam kelas-kelas yang terdahulu. Agak susah nak membetulkan balik. Sebab dia ngaji gitu lama dah. Dia ngaji itu lama dah. Orang cakap sikit sandar pada asbab yang zahir, dia buh kafir lalu dah. Hak paling sensitif sekalinya bab percakapan adalah makan obat.
Tu paling sensitif sekali. Makan obat baik, sembuh. Mau letak dia obat dah. Kayak nak bekah, kapi mu. Paling sensitif sekali adalah makan obat. Ya. Yelah. Tu cakap molek dah tu. Makan Panadol hilang penimpal, alhamdulillah Tuhan izin. Jangan pula Tuhan izin Tuhan letak mujarab di Panadol sudahlah. Tapi mujarab di Panadol tu Allah letak sungguh. Tapi yang menghilangkan pening tu bukan mujarab tu, Allah yang menghilangkan pening. Ni bukan cakap ni, cakap betul-betul je. Telang Panadol 2 butir, hilang penimpal. Gitu ya. Telang Panadol 2 butir, hilang penimpal. Kapi dah mu kata Panadol bekah. Ni ada orang faham semua. Itu hanya percakapan adat yang tidak membabitkan pegangan. Ini salah ni bukan salah harang-harang ni. Faham tak? Dia mengkapikan orang mukmin yang tidak kapi balik kepada orang yang mengkapikan orang tadi. Man kafara mu'minan faqad kafar. Sesiapa yang mengkafirkan orang mukmin, kafir balik kepada yang berkata tu kekal neraka selama-lamanya, habis sekalian amal ibadat dia. Dia kena bertaubat, kena mengucap semula, dia kena minta maaf dengan orang yang dikafirkan tadi. Dia kata dia belajar gitu, dia ajar gitu. Dan guru-guru dia pun tak pakai. Sebab apa ni? Orang panggil apa? Mengajar tanpa berguru. Bila dia buka dalam kitab, sesiapa aktikah. Aktikah ni tak tahu duduk dalam. Cakap tu baru tahu aktikah. Cakap makan obat baik, pegang dah tu, kafir. Ini sungguh ni. Tapi orang yang sama sebenarnya, dia cakap benda sama juga. Orang tu pun cakap benda sama. Kalau obat dia dak cakap dah makan nasi kenyang lagi, kenyang dah 2 pinggang dah. Gimana? Tu bang, apa 2 pinggang tu mengenyangkan? Cakap ada juga. Cakap biasalah. Sejuk kipas selu kat nombor dia tu. Sejuk hekong selu sikit kita orang tua dah tahan sesejuk gini nak kecing misalnya. Lepas tu kipas. Tapi masalah dia obat sekara je jangan cakap. Sama je. Dia obat tak bahaya mana obat ni? Bahaya makan nasi. Sebab apa? Makan nasi soh kenyang. Ke mana? Tiada ada tu dia. Makan berpinggang-pinggang. Tuang tinggal kulit dengan tulang. Dia kata benda lain makan. Benda lain makan mana dia ngak-ngak. Dia kata benda lain makan. Mana makan nasi soh kenyang. Makan nasi hari-hari. Makan obat ni bagi orang sihat, jangan jumpa obatnya. Satu. Makan obat pula kadang-kadang baik, kadang-kadang tak. Maknanya makan obat lebih bergantung pada Allah. Kalau makan nasi sah kenyang. Maknanya bahaya makan nasi. Cakap makan nasi mengenyangkan lagi. Pasang kipas kuat, memang sah lah sejuk. Pasang engkau kuat, sah lah sejuk. Tapi tak boleh. Dia bak obat je tak boleh. Tapi kadang-kadang ada juga orang cakap Melayu pun tak boleh juga. Contoh tadilah. Panas. Jemur kering. Kapir mu. Kapir dia bubuh. Allah berat kata pasal ni. Sesak pasal ni. Bukan sesak harang-harang ni. Bukan rosok kih dak mayang dak puasa ni. Rosok jadi kapir. Kih mengkapirkan orang mukmin. Tak ada dah. Hak tu sebesar-besar sekali. Panas kan keringnya kafir. Hak hebat laginya. Jumpa kelas bandar sekali. Lepas tu sebelum tu ada orang royak, guru dia ngajar. Tu darat sikit. Guru dia ngajar. Gelak nak hujan. Ni. Gelak nak hujan ni. Jangan cakap gelak nak hujan. Kafir dia kata. Allah. Sebab apa? Bukan gelak yang menghujangkan, Allah yang menghujangkan. Saya dengar dulu adalah anak murid dia royak, tapi anak murid nak tanya masalah ni, dia takut, dia kata takut ustaz ngilar pula kata dia. Takut kita ngilar, takut kita tahu ke dia. Ngilar sungguh dengar gitu ke.
Lepas tu saya ngajar ada satu kelas di Jabak. Ada orang puan tanya, betul tak Ustaz? Ada orang kata kalau kita cakap gelat hujan jadi kapi. Ini orang jauh-jauh ni tak ada kena-kena. Tak tahulah guru sama ke, wallahu a'lam. Ada murid ni pula betul benar kan? Allah mujurnya Ustaz, kita ngaji Ustaz, kalau dok mulut kita tu gelak nak hujan so akak kain. Dah memang lagi tu dak perempuan. Kan? Oh, gelak dah nak hujan, dia akak kain. Oh, mana mujur juga belajar, baru tahu tak boleh cakap kapi tu. Mujur kita mari belajar. Siang ke hok mari belajar tu dia cakap tak tahu tu kapi. Ni siapa dia nak murid pula? Allah beratnya kata. Dah memang ada hantu. Kau tak ada hantu ni? Hantu ada kan? Dah, bukan kata orang tua tu menakutkan anak dia dengan hantu. Orang tua tu tayang TV, cerita hantu semua. Cerita hantu semuanya. Ada kena didikan lah tunya. Tapi dah asal kata budak, kita orang tua baru jumpa hantu takut. Takut. Yang lalu kau tu ada hantu lagi. Apa takut ke makhluk? Hantu makhluk. Memanglah hantu tu makhluk. Apa takut ke makhluk? Dah pelik apa takut ke makhluk? Jumpa rimah takut tak? Takut jumpa rimah? Jumpa ular ke takut tak? Takut ke makhluk? Ni kita akan cerita semula ni. Takut ke makhluk? Syirik itu dia, menduakan Tuhan. Satu hal. Macam-macam ni. Takut ke makhluk mana kita menduakan Tuhan. Sebab apa? An-nafi' wad-dar Allah Subhanahu wa taala. Yang beri manfaat pun Allah, yang beri mudarat pun Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Takut makhluk menduakan Tuhan, menyentuhkan Allah Subhanahu. Syirik dia kata. Takut ke makhluk. Dia tanya dia balik, dah kalau jumpa ular takut ke tak? Oh, nampak lah takut. Dah ular makhluk juga tak bekas. Cuba macam-macam pesing. Mana kalau kita katalah cakap padat. Macam mereka cakap padat. Kita nak ni nak sanak tu nenek motor contohnya. Isi minyak habis. Minyak habis mampu ke kau jalan? Tak nak jalan. Apa? Minyak habis bekas. Dia kata minyak itu zuhir dia adat, cakap adat orang panggil. Tak babit pegangan. Yang menghidupkan, yang menggerakkan, yang menghidup dan menggerakkan kereta motor tu Allah. Minyak makhluk tak ada bekas sama sekali. Lepas tu tak selesai minyak. Mana sebab zuhir kitanya? Kalau kita duduk makom kekasih Allah Subhanahu wa taala, di bismillah sepatah, tak ada minyak pun. Sebab apa? Minyak tak ada bekas. Tapi kita makom asbab ni hak jenis buat sebab makom orang awam ni lah nak berjalan isilah minyak. Kalau nak tengok saya isi tengok. Nak naik motor tu, naik 2 orang, kepeh tayar, pergi pang angin. Pang kembung tayar, kerah tayar. Apa? Angin boleh mengerahkan tayar? Angin boleh mengerahkan tayar? Angin tu makhluk ibakah? Tu kata angin mengerahkan tayar. Ini percakapan adat harian. Orang yang mengkapirkan orang, bila cakap adat, dia cakap benda yang sama tapi tak pasang. Dia pasang orang je. Sebab nak 7 orang je kapir, dia seorang je tak kapirnya. Walau dia kapir lama mana dah dia kapirnya. Sebab mengkapirkan orang. Siapa ada? Dia kata dia nak cakap dengan mak dia takut. Serius cakap dengan mak dia. Sebab apa? Salah cakap sikit dia biar kita. Dia syirik. Dia kapir. Mung ni cakap
Tak ada sandal langsung ni syirik kafir mu ni. Mak dia. Mak dia ngaji guru ni ah. Atuk dia. Mana dia kata adik-adik orang lain pun takut kau nak cakap tadi bukan balah mak. Jangan salah cakap, kena lalu. Sebab mak dia ngaji seumpama tu. Dia punah lah. Kita kata ni bukan sungguh-sungguh. Tunggu dia jaga mak dia uzur. Oh kejap. Siapa tanya makan, jangan makan lagi. Bukan aja sungguh. Kau nanya kau orang tua. Oh, warna ni lapar dah ni. Apa mak lapar? Dah, masa makan dah ni kan. Mudah hari lagi. Mak bukan tak makan yang melaporkan. Allah yang melaporkan. Kata ke tak makan lapar, jadi lapar, syirik ah. Boleh buat tu. Ke tak syirik? Saya petang sejuk sikit, kita pasang kipas kuat sikit. Sana ya. Kuatnya kipas sejuk. Syirik. Kipas tak ada bekah. Dan sekarang ni dia mensyirikkan anak dia cakap benda sama. Akak air ke biar panas sikit. Allah panasnya minum warna. Air tidak memanaskan. Allah yang memanaskan. Syirik ya, cakap air memanaskan. Tak ada cakap adaan hari-hari yang kita cakap seumpama ni. Contoh tadi kita bekoh tadi, tuak menjadi cuka dengan sendiri. Tu kita bekoh. Bukan agama. Syirik kita bekoh. Bukan dah kita tauhid kita ni sendiri dan kita tauhid kita ni sendiri. Di hadapan dia misal Jabariyah. Misal Jabariyah, kita tak ada ikhtiar usaha Tuhan belaka. Dia misalnya umpama bulu yang ringan ditiup oleh angin mengikut kehendak angin. Ini adalah faridah kita depan. Dia akan ceritalah ahli sunnah jemaah macam mana pegangan, Qadariyah macam mana salah dianya, pegang hak salah, Jabariyah di mana hak salah dia akan dinyatakan di dalam. Tapi dia misal Jabariyah dalam kitab faridah, dalam kitab-kitab tauhid yang lain, Jabariyah ni tak ada apa satu Tuhan belaka. Dia misal seumpama bulu yang ringan ditiup oleh angin mengikut kehendak angin. Persoalan kitanya, adakah angin wibekah? Angin boleh menerbangkan bulu yang ringan. Kitab faridah syirik juga, kafir juga. Tak tahu. Orang yang sama tak mengajar mensyirikkan orang, siapa tempat sana tidak perasan. Seperti bulu yang ringan ditiup oleh angin mengikut kehendak angin. Ni misal Jabariyah. Dia ambil situ je. Tapi hak dalam kitab tu awak misal bulu yang ringan ditiup oleh angin ikut kehendak angin, apa bulu ni tak ada pilihan. Mana gitu nah. Jadi Jabariyah ni kita macam bulu-bulu yang ringan lah, ikut yang tak ada pilihan kita. Tuhan belaka, itu maksud dia. Tapi kita nak pergi kepada hak misal dia tu. Bulu yang ringan ditiup oleh angin mengikut kehendak angin. Adakah bulu yang ringan tu bekah? Adakah angin tu bekah? Boleh menggerakkan bulu yang ringan? Tak boleh bekah. Tu kata angin tu. Kadang-kadang apabila hadap orang yang belajar seumpama ni dalam kelas-kelas tu, biasanya apabila jumpa dalam kitab-kitab percakapan sandar dan asbab yang zahir, kita tarik selalu. Sebab kita memang ada orang-orang yang seumpama ni. Dia beritahu, dia kata dia ni kalau pergi mana-mana tempat orang ramai, orang akan takut ke dia. Tu haji mari dah tu mencakap berlalu molek sikit, kena kapir muka gigi kan. Dia cerita dia, sebab dia belajar gitu. Dia orang kuat belajar. Subuh dia tiap-tiap pagi, garik tiap-tiap malam di tempat yang sama dengan guru yang sama. Berulangnya setengah jam ni 20 minit baru sampai ada kapung dia ke tempat dia belajar. Tapi garik subuh dia belajar. Nak boleh ke dia betul balik tu cukup payah. Sebab apa? Dia pegang gitu dah. Dia mensyirikkan orang kafir kaum mudah-mudah je. Siapa ke dia mari tu haji mari. Mencakap molek kafir bukan. Bila ngajar-ngajar dalam kelas kadang-kadang jumpa tempat-tempat yang panggil apa sandar bersebab yang zahir. Satu kelas tu saya baca Minhajul Abidin. Dalam Minhajul Abidin tu berkaitan dengan makan makanan yang haram.
makan makanan yang haram. Imam Ghazali umpamakan seperti makan racun yang membunuh. Makan makanan yang haram seperti makan racun yang membunuh. Ya misal ni perumpamaan. Mana apa kalau makan makanan haram punah agama kita, mana dia gitulah. Tapi kita nak ambil poin dia nya seperti racun membunuh. Kata warna pula Imam Ghazali ni, racun membunuh ni menghidup mematikan perbuatan Allah. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menghidup memati itu perbuatan Allah. Racun tak boleh bekah. Ni sebab apa Imam Ghazali kata racun membunuh ni? Mana Imam Ghazali pegang racun membunuh? Kafir. Apa panggil? Itu hanya sandar pada asbab yang zahir. Makan racun kok mati. Hakikat pegangan kitanya makhluk tak bekas sama sekali. Menghidup mematikan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kitab Minhaj. Dalam kitab Hikam pula perumpamaan racun membunuh ni, kita bersahabat dengan ahli dunia. Dia lebih keras lagi. Saat ni makan haram memang jelas-jelas lah punah agama, makan benda haram. Dan kita hikam bersahabat dengan ahli dunia. Sahabat ahli dunia tak haram pun. Dia ni orang dunia, sibuk kerja dunia. Kita bersahabat dengan dia seperti racun membunuh dan kita hikam. Sama juga. Racun bekah? Dah, itu cakapan zahir. Cakapan biasa sahaja yang tidak membabitkan pegangan. Pegang kitanya menghidup memati adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan racun saja yang tidak membunuh, bukan racun saja yang tidak mematikan. Bahkan Israel pun bukan yang cabut nyawa kita. Bukan Israel yang mematikan. Bukan Israel yang mematikan. Sebab apa Allah berfirman, Allah tawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menyempurnakan, mana Allah yang mematikan tiap-tiap yang bernyawa. Tiap-tiap yang bernyawa ni Allah yang mematikan. Bukan Israel yang mematikan. Lepas tu di mana pula ayat kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum? Ayat tu mana pula? Kata olehmu ya Muhammad, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Maknanya yang mematikan tu malaikat Israel yang ditugaskan untuk mengambil nyawa, untuk cabut nyawa. Itu zahir dia ditugaskan pada malaikat Israel, tapi hakikatnya malaikat tetap makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk tak bekah sama sekali. Sekalian perkara, sekalian perbuatan adalah perbuatan Allah. Yuhyi wa yumit, menghidup memati adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran sandar pada malaikat itu zahir sahaja. Dan Quran pun banyak menyandarkan pada perbuatan yang zahir. Tak ada salah pun di situ. Makna ini salah terang-terang. Tapi salah ni salah yang cukup besar. Lepas tu beringat nak belajar tauhid ni kena beringat. Ni belajar tauhid dah ni. Dia belajar pocik tu tadi belajar belah-belah tahun dia belajar. Payah nak baiki balik. Sebab apa? Dia lekat lama dah seumpama tu. Bayangkan istiqamah subuh garik. Jarang orang maghrib boleh belajar pun alhamdulillah, pun tidak tiap-tiap malam. Quran suri contoh ayat yang biasa kita baca ni. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Yasin ke apa? Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Yasin. Maksudnya Allah Taala yang menjadikan makhluk ni berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ard, dari tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi pun berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ard, Quran Tuhan kata, daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Bumi boleh bekah ke? Bumi boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ke? Al-Quran mimma tumbitul ard. Itu firman Allah, dah apalah. Dah kita pergi kata-kata. Tak apa lah sebab Tuhan kata.
Itu hanya zahir. Zahirnya kalau bumi itu subur, tumbuh tumbuhan. Kalau bumi itu kering kontang, tak tumbuhlah tumbuhan. Itu zahir sahaja. Macam ayat lain contohnya, yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wan nakhila wa a'nab wa min kulli thamarat. Menumbuh manfaat bagi kamu dengan sebab hujan, akan tanam-tanaman, akan zaitun, akan tamak, akan anggur dan tiap-tiap buah-buahan. Yumbitu lakum bihi zar'a, menumbuh manfaat bagi kamu dengan sebab hujan, akan tanam-tanaman. Tuan kata, hujan ni boleh berkah. Hujan boleh berkah. Itu zahir sahaja. Hakikat sebenarnya hujan makhluk tak bekas sama sekali. Yang menumbuhkan, yang menyuburkan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang Allah Ta'ala perintah kepada makhluk dia, Qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qul ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman, jadi lima sejuk dan sejahtera atas Nabi Ibrahim AS. Perintah api supaya dia sejuk. Apa? Panas sejuk ni api ke? Api tu kan? Api panas ni Allah pun nak buat orang ni api panas ni perintah kalau dia sejuk, dia sejuk dia ikut perintah Allah. Apa? Api ni boleh memanaskan. Itu perintah zahir. Hakikatnya sejuk ke panas ke, sekaliannya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis-hadis pun banyak. Contoh hadisnya Nabi sabda, ini sesungguhnya apa yang tumbuh pada dalam musim bunga daripada berbagai tumbuh-tumbuhan boleh bawa pada mati ataupun kembung binatang yang makan tumbuh-tumbuhan tu. Nabi kata tumbuh-tumbuhan melata ni kalau tumbuh pada musim bunga, Nabi kata kalau binatang makan jadi mati binatang tu ataupun kembung perut binatang tu. Nabi kata apa? Tanaman tu diberkah. Itu zahir. Contohnya Nabi bersabda, kita bertemu dan berpisah atas nama agama kerana Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Maka luruhlah dosa kita ni sebagaimana luruhnya daun-daun kayu yang ringan apabila ditiup oleh angin. Kita bertemu dan berpisah atas kerana Allah, luruh sekalian dosa kita sebagaimana luruhnya daun-daun kayu yang ringan apabila ditiup oleh angin. Sekarang ni daun yang kering ada di pokok tu, mari angin tiup, luruh. Angin yang meniupkan, angin yang meluruhkan, angin dibuka. Kenapa Nabi sandar perumpamaannya seperti daun yang ringan, yang kering, daun yang kering, luruh apabila ditiup oleh angin yang kuat. Itu hanya zahir sahaja. Tapi ada orang faham gini. Orang nyapu. Lepas nyapu tu, dah nak tahu rumah marang ni, luruh pulak lah. Hak tinggal-tinggal atas pokok. Maka dia bunyi, bukan ngeluh, bukan marah ke angin. Bukan nak bawa ke Tuhan, bukan. Oh ni malah nyapu. Tak dah nak tahu rumah, luruh lain dah. Gitu je lah, bukan marah ke angin. Cakap, kadang-kadang kita nak cakap. Ada benda nak cakap kan, kita cakap. Saya dia tu mana? Mu cakap syirik kan? Angin berkah, kata dia. Saya dulu kata, syirik mu. Mu kata angin meluruhkan daun kayu. Ni ngaji saat ni. Oh sesak berat dah lalu. Tapi bila angin tiup kuat, luruhlah daun kayu. Syirik. Sebab apa? Sebab angin yang memberi berkah, angin yang meluruhkan daun yang kering. Itu hanya zahir. Tak membabitkan pegangan. Bagi orang yang tak pernah belajar seumpama ni, ambil sebagai pengajaran. Bagi orang yang pernah belajar seumpama ni dan turut seumpama ni, mengkafirkan orang seumpama ni, kena bertaubat moleklah. Tak adalah sebesar-besar dosa, melainkan dosa kita bercakap yang menyebabkan jadi batal Islam. Sebab apa? Batal Islam ni kadang-kadang dengan pegangan, kadang-kadang dengan percakapan, kadang-kadang dengan perbuatan. Cuba kita buka dalam kitab sesuatu kitab di antaranya kitab Kifayatul Muhtadi.
Percakapan yang pertama, contoh percakapan yang menyebabkan jadi murtad orang ni. Orang yang bercakap. Bagi tiga tu pegangan, percakapan, perbuatan yang paling banyak percakapan lah. Tapi contoh pertamanya mengkafirkan orang. Ya kafir, dipanggil kawan tu. Kafir dah balik ke dia. Balik. Mana kalau pernah sama ni kena bertaubat, hak tak nak jumpa lagi pengajaran. Nak belajar tauhid kena belajar molek. Sebab apa? Sebab kita tak nampak. Sebab dia ngajar pakai akal. Barang siapa i'tikad. Dia pun kata i'tikad ni dalam. Tak nampak i'tikad ni. Macam mana? Cakap mulut. Kafir ya? Mana apa? Dia cakap mulut tu mari dalam. Dia pegang gitu. Dia pun mengkafirkan anak murid dia pun balik kampung mengkafirkan orang. Ni ke penghujung dah ni. Ke penghujung. Lepas tu di antara perkara yang kita nak cerita sikit lagi ni adalah berkaitan dengan kita berpegang Allah yang menjadikan segala-galanya. Tetapi kenapa kau sampai masa hati kita tidak teringat pun kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ingat pun perbuatan Allah, ingat perbuatan makhluk juga. InsyaAllah kita akan cerita semula dalam bab ni. Ni kira penghujung lah, mungkin satu sekali ataupun dua kali lagi kelas kita, InsyaAllah kita akan pindah daripada iman kepada ihsan. Sebab kita dalam kitab Faridah cerita bab Islam, iman dan ihsan. Kita masih lagi di rukun iman. Habis rukun iman kita pergi kepada bahagian agama yang ketiga iaitu ihsan. Wallahu a'lam.